Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi, akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Hidayatus Sibyan, Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil Islam wal Iman. Kita menyambung fasal dan sunat kemudian daripada memberi salam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun, ini suatu fasal, satu ceraian. Dan sunat kemudian daripada memberi salamnya, setelah memberi salam kita membaca doa dengan meletakkan tapak tangan kanan di atas umbung-umbung kepala dan membaca Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Kemudian kita membaca seterusnya, membaca beberapa wirid, di antaranya alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin, dan di antaranya membaca yaitu astaghfirullah 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 sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan riwayat yang sahih sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Azkar, yaitu selepas sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam telah membaca astaghfirullah 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 sebanyak 3 kali. Adapun tambahan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih adalah merupakan riwayat yang berbeza. Telah saya bacakan pada pengajian yang lepas, dan begitu juga beberapa tambahan-tambahan yang lain. Tetapi hadis yang paling sahih yaitu membaca astaghfirullah 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 sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Azkar li Imam An-Nawawi. Manakala riwayat yang lain yang telah kita sama-sama bincangkan pada pengajian yang lepas, iaitu diriwayatkan daripada oleh Imam Ibn Sunni daripada Al-Bara' radhiyallahu an, katanya bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara dubura kulli salatin 3 marrat faqala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah tanpa ada al-azim. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
tanpa ada al-azim. Astaghfirullah, yang biasa kita baca astaghfirullahal azim, tapi riwayat daripada Ibn Sunni daripada Al-Bara' menyatakan bahawa adalah Nabi SAW membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat zunubuhu wa in kana farra minaz zahfi, nescaya diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya sekalipun lari di medan peperangan. Lari dalam medan peperangan ni dosa besar. Jadi kalau dia minta ampun membaca astaghfirullah, ianya diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya lagi, 3 kali dia kata kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Hadis yang paling sahih dia ringkas, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun baca panjang-panjang, ianya adalah bercampur dengan bacaan yang lain, ambil bacaan waktu tawaf digabungkan. Sebenarnya lepas sembahyang yang paling sahih ialah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis yang paling sahih, mana mudah sahaja orang belajar. Kalau nak belajar baca lepas sembahyang, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim meriwayatkan dalam jilid yang pertama dalam bab Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Salah, kitab masjid dan juga berkaitan tempat-tempat sembahyang. Begitu juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dan telah disyarahkan oleh seorang ulama yang terkenal yang diberi judul Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Alal Azkar An-Nawawiyah, karangan Syekh Muhammad Ibn Alan Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah merupakan syarah kepada kitab Al-Azkar li Imam Nawawi. Kitab ini ada setiap jilid ada 2 jilid, dia ada 5 ataupun setengah cetakan lama, iaitu 4 berjumlah 8 jilid. Saya bacakan di dalam syarah Al-Azkar li Imam Nawawi tentang bacaan yang banyak kita baca ataupun yang biasa didengar di Malaysia ini. Apa Tuan Syekh sebut? Tuan Syekh menyebut bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ataupun wa ilaika yarji'us salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam. Syekh menyebut fala asla lahu, yang tidak ada asal. Tidak ada asal. Nak kata hadis yang mengajarkan kita baca sebagaimana yang kita baca biasa ini, dia tidak ada hadis, melainkan dicampur-campur. Ambil riwayat sana, riwayat sini, gabung. Itu ada. Tapi kalau betul-betul riwayat, satu riwayat yang mana Nabi SAW ajarkan kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram.
memang tidak ada, memang tak ada. Mungkin ulama-ulama di Nusantara ni menggabungkan bacaan waktu tawaf ataupun bacaan ketika kita masuk di tanah suci Mekah. Apabila kita masuk saja pintu babus salam, kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, iaitu bacaan ketika masuk pintu babus salam, sama ada di Makkahul Mukarramah ataupun ketika kita masuk pintu babus salam di Masjid Al-Nabawi, iaitu Masjidun Nabawi, Al-Masjidun Nabawi. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam. Tetapi bacaan itu bukan bacaan lepas solat. Jadi barangkali Syekh ni menggabungkan dengan bacaan-bacaan yang lain dibaca selepas solat. Pada hakikatnya apa yang kita baca ni ianya bukan ada satu riwayat yang khusus berdasarkan bacaan tersebut. Kalau nak baca, ia tak ada salah, tapi kita bukan anggap ianya betul-betul hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita begitu. Yang mengajarkan kita begitu. Baca-baca saja. Kerana maknanya juga adalah baik, begitu. Maknanya adalah baik. Barangkali ulama gabungkan supaya kita sekali berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan kesejahteraan kepada kita. Tapi kalau kita semayang masjid negeri kan, imam baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalali wal ikram, kerana itu adalah hadis yang paling sahih. Kita nak ubah ni payah, nanti orang kata Wahabi, orang kata kita Wahabi. Dulu imam pun tanya saya, nak baca macam mana Ustaz? Kita nak baca cara lama ataupun nak baca yang paling sahih? Ya, kalau imam nak terus baca yang paling pendek, ya dibenarkan. Itu yang terlebih afdal, terlebih afdal. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini hadis yang paling sahih. Syekh Dahlan rahimahullahu taala telah mensyarahkan bacaan tersebut, iaitu Syekh Muhammad ibn Alan As-Siddiq Asy-Syafi'i telah membahaskan dan menghuraikan berkaitan tentang membaca Allahumma antas salam. Al-Imam As-Sayuti juga telah menyebut dalam Hasyiah Sunan An-Nasa'i. Sunan Nasa'i ini telah disyarahkan oleh Syekh yang terkenal Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti. Dihuraikan maksud bacaan Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, as-salam yang pertama itu min asma'illahi ta'ala. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, mana nama Allah. Yang kedua, wa minkas salam, wa minkas salam, memberi maksud as-salamah minal mahalik, daripada engkaulah sejahtera, mana sejahtera daripada kebinasaan. Padahal kalau kita baca lepas sembahyang Allahumma antas salam wa minkas salam, di situ juga kita telah minta supaya Allah selamatkan kita daripada apa-apa bentuk yang boleh membahayakan kepada kita. Kalau dalam keadaan sekarang wabak contohnya, ya kita lepas sembahyang baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tak payahlah baca doa yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang tu kita nak ngapa tak terhafal. Orang pun hantar WhatsApp kepada kita ni, tadi pun petang tadi ada orang hantar saya. Dia kata, Ustaz, ini amalan ulama-ulama India, kita Persatuan India Muslim Malaysia baca ini. Dia kata dia agak saya orang India Muslim, dia hantar kat saya. Jadi dia hantar ke saya Persatuan India Muslim. Dia bagi saya, okey, saya kata terima kasih. Ini kita orang-orang India Muslim baca ini Ustaz, baca untuk mengelakkan daripada wabak. Alhamdulillah, doa tu panjang. Masalah doa tu panjang. Kalau orang awam nak menghafal pun satu hal, lama-lama wabak pun hilang. Begitu. Nak menghafal ni panjang satu muka, sebut semua. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, walaupun bacaan ini pendek tapi merangkumi semua. Allahumma antas salam wa minkas salam. As-salam itu bermakna as-salamatu minal mahaliki, sejahtera daripada segala yang membahayakan kita. Apa-apa yang membahayakan kepada kita, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala sejahterakan kita. Sehingga Imam Syafi'i menyebut
innama tahsulu liman sallamahu Allah Ta'ala, iaitu ianya akan terhasil keselamatan bagi orang yang Allah telah selamatkan dia. Wah ni, mana kalau kita baca tadi lepas sembahyang, Allahumma antas salam, sebab nama Allah as-salam, wa minkas salam, wa minkas salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, wa minkas salam, wa ilaika yarji'us salam, ataupun di sini wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Walaupun tidak ada dalil hadis yang secara khusus yang merujuk bacaan yang panjang ini, gabung sana, gabung sini, jadi terus. Mana ambil sana sikit, ambil sana sikit, ambil sana sikit, ambil dalam baca doa nak masuk pintu babus salam, ambil doa yang lain, gabung. Dia adalah satu gabungan, gitu. Macam kita baca doa iftitah juga digabung. Satu riwayat tak ada. Allahu akbaru kabira, riwayat lain. Wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard, riwayat lain. Kalau kita nak baca ringkas pun boleh. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pun cukup, sebab itu satu riwayat. Adapun kita tambah wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard, tu riwayat lain. Riwayat lain. Maka digabungkan di antara dua riwayat. Tapi kita nak pilih wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard pun boleh. Tak payah Allahu akbaru kabira. Kenapa? Kerana hadisnya sahih. Hadisnya sahih, gitu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalimah wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam atau wa ilaika yarji'us salam. Ini ada beberapa perbincangan di kalangan para alim ulama tentang bacaan tersebut. Dia kata kalau membaca wa ilaikas salam, ini dia kata bayanun, dia kata la antas salam laysat salamatuka binan naqais wal hawadis wal ghair. Mana wa minka wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkaulah ya Allah kembalinya segala assalam. Makna dia menyebut bahawa kepada engkaulah ya Allah akan kembalinya segala assalam. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ianya adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersifat dengan sifat kesempurnaan yang memberi maksud laisa salamatuka minan naqais, tidaklah keselamatan daripada engkau ya Allah daripada segala kekurangan. Sebab keselamatan daripada Allah memberi maksud ianya selamat yang datang daripada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sempurnaan. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkaulah kembali salam sejahtera. Yang kalau dilihat pada lapas ini memberikan kekeliruan, kata ulama. Sebab seolah-olah Allah tidak sempurna. Sebab kepada engkaulah kembalinya assalam. Itu sebab ada ulama tidak bersetuju bacaan tersebut. Kepada engkaulah kembalinya assalam. Maksud seolah-olah Allah itu bersifat kekurangan, bahawa sejahtera itu kembali kepada engkau. Sebelumnya Allah sejahtera ke tidak sejahtera? Itu sebab dalil bacaan wa ilaika yaudus salam ini tanda tanya di kalangan para ahli ulama. Saya bacakan huraian ulama di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, syarah kitab Al-Azkar li Imam Nawawi. Wa ilaika salam wa ilaika yaudus salam ma'nahu kalladhi qablahu bayanun la antas salam, ay laisa salamatuka minan naqaisi wal hawadisi. Jadi kalau kita nak maksudkan juga, maknanya bolehlah baca, tapi bukan maksudnya Allah ini sebelum ni tak sempurna, kembali sempurna kat dia. Tetapi ya'udus salam
segala kebaikan, segala keselamatan itu adalah daripada Allah, bukan datang daripada yang lain. Begitu. Tapi kalau nak baca paling mudah, tak ada keliruan, bacalah Allah mantas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu tak ada khilaf di kalangan para ahli ulama, kerana itu adalah bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama balik kita. Fahayyina rabbana bisalam. Fahayyina rabbana. Saya punya kitab Jawi ni salah. Rabbana. Fahayyina, hidupkanlah kami ya Allah bisalam, dengan sejahtera. Sejahtera daripada segala malapetaka, segala perkara yang membahayakan. Hiduplah kami dalam keadaan sejahtera dunia dan akhirat. Wa adkhilnal jannata. Wa adkhilnal jannata. Ada orang baca wa adkhilnal jannata dan wa adkhilnal jannata. Masukkanlah kami ya Allah akan syurga. Syurga mana? Darussalam, iaitu syurga Darussalam. Tabarakta rabbana, berkat engkau ya Allah, wahai Tuhan kami. Wa ta'alaita, dan sifat ketinggian atas engkau ya Allah, ya zal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang jalal dan juga Tuhan yang mulia. Jalal, jalil, kemuliaan juga, keunggulan. Jalal menunjukkan sifat ketinggian Allah, sifat kemuliaan Allah. Apa bezanya? Syekh menyebut dalam kitab Syarah Al-Askar, wa ma'nal jalal, makna jalal ialah istihqaqu awsafil ulu. Istihqaq iaitu berhaklah, benarlah Allah bersifat dengan sifat-sifat ketinggian. Itu sifat-sifat subutiyah. Sifat-sifat subutiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ikramul ibad bil in'am alaihim. Maksud ikram iaitu memuliakan hamba-hambanya dengan nikmat yang diberikan ke atas mereka. Dan itu maksud ikram. Maksud ikram sebagaimana yang dihuraikan oleh para alim ulama hadis. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita tengok daripada susunan tadi, sehingga seorang ulama hadis yang terkenal, Al-Imam Qushashi nama dia, Al-Imam Qushashi. Kalau kita pergi ke Mekah, bila kita sampai ke Marwah, kita ambil sebelah kanan, pergi sebelah kanan, mana kita akan keluar, dan keluar kita akan boleh sampai pergi ke toilet Safa Marwah. Dia ambil sebelah kanan, kita naik terus. Kalau kita nak ambil uduk, nak pergi tandas, pergi sebelah kanan. Sebelah kanan. Di sebelah kanan kita akan nampak satu jalan ditulis Syari' Qushashi. Syari' Qushashi. Al-Imam Al-Qushashi rahimallahu ta'ala, seorang ulama hadis yang terkenal. Beliau telah menyusun zikir-zikir lepas semayang sebagaimana zikir yang kita baca. Jadi di Nusantara ni baca susunan zikir adalah berdasarkan susunan Al-Imam Al-Qushashi yang disebut sebagai Al-Awrad Al-Qushashiyah, sebagaimana yang dipetik oleh seorang ulama yang terkenal di dalam negara, di Nusantara ni, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Maka beliau susun dan kitab Hidayatus Salikin Awrad Al-Qushashi, Al-Awrad Al-Qushashiyah nama dia. Yang biasa kita baca sekarang ni. Di dalam Awrad Al-Qushashiyah sebenarnya memang dimulakan dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian baru astaghfirullah
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tanpa ada al-azim. Itu asal al-awrad al-qusyashiyah. Memang boleh daripada astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau kita mula astaghfirullah, jadi orang terkejut. Astaghfirullah, tiba-tiba dengar suara makmum, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sebab saya jangan baca. Bila saya baca astaghfirullah, ada suara makmum akan sambung astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seolah-olah nak beringat, Ustaz Syukri terlupa sambung. Sambung. Jadi berdasarkan apa yang kita baca, ini sebenarnya riwayat. Astaghfirullahal azim ni memang bacaan astaghfirullah saja. Astaghfirullah, sebagaimana hadis menyebut astaghfirullah ataupun astaghfirullah tanpa al-azim sebenarnya. Walau bagaimanapun tambah al-azim tidak menjadi dosa, kerana itu adalah sifat bagi Allah, iaitu sifat yang agung. Hanya kita nak memfokuskan mana hadis yang mengajarkan kita baca lepas sembahyang. Nak tambah zikir lepas sembahyang, apa pun nak tambah, tidak berdosa, sebab itu zikir. Selagi mana tidak membawa kepada syirik, ya, zikir. Uzkurullah zikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir. Ingatlah kamu, zikirlah kepada Allah akan zikir yang banyak. Sama balik kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berkaitan bacaan suratul Fatihah lepas sembahyang, ada setengah dia tak ada baca suratul Fatihah sebab berpandangan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar hanya membaca ayatul kursi. Walau bagaimanapun di sana banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa kelebihan membaca suratul Fatihah. Justru itulah pengarang kitab kita dan Al-Imam Al-Qushashi rahimahullah ta'ala telah memasukkan juga membaca suratul Fatihah berserta dengan ayatul kursi selepas sembahyang fardu, kerana suratul Fatihah merupakan sab'ul masani 7 ayat yang diulang-ulangkan, dan suratul Fatihah banyak kelebihannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada setengah golongan terus mereka ini menghukumkan membaca suratul Fatihah lepas sembahyang bukan sunnah. Ini adalah satu pandangan yang tidak betul, kerana walaupun dalam Al-Azkar li Imam Nawawi tidak menyebut secara jelas bacaan selepas sembahyang ni nak baca Fatihah ke tak ada, memang dalam kitab Al-Azkar tidak menyebut. Tetapi di dalam riwayat-riwayat yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita begitu besarnya kelebihan membaca suratul Fatihah. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab shifaa'un min kulli da'in. Fatihatul kitab, mana suratul Fatihah, ianya adalah ubat daripada tiap-tiap segala penyakit. Iaitu ubat daripada tiap segala penyakit. Shifa' begitu. Shifa' min kulli da'in. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut shifa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut dawa. Dia lain lah. Syafi sembuh, sama ada sembuh berzahir ataupun batin. Dawa itu ubat. Kalau kita beli ubat sebutnya dawa. Ini ubat, dawa. Tapi syifa mana sembuh. Jadi suratul Fatihah syifa, penyembuh. Dia bukan ubat, tapi dia penyembuh. Penyembuh bagi apa? Min kulli da'in, daripada tiap-tiap penyakit. Dan oleh sebab itu ulama kita menyusun zikir lepas sembahyang, ambil hadis-hadis yang lain untuk mengukuhkan bahawa di sana terdapat banyak riwayat menunjukkan kelebihan membaca suratul Fatihah. Kita bacakan lepas sembahyang. Begitu. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitabi
wa ayatul kursi la yaqra'uhu ma'abdun fi darin fatusibum fi dhalikal yawm ainu insin aw jinnin, rawahu Dailami an Imran ibn Husain radhiyallahu an. Maksudnya membaca surat Al-Fatihah dan juga ayatul kursi tidak dibaca oleh seorang hamba dua ayat ini atau dua surah ini di dalam satu rumah, nescaya diselamatkan oleh Allah Ta'ala baginya daripada kena sihir manusia ataupun daripada jin. Allah selamatkan. Sebab itu kita baca surah Al-Fatihah dan juga ayatul kursi, dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain tentang kelebihan membaca surah Al-Fatihah. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian hingga akhirnya, mana bacalah surah Al-Fatihah sehingga akhir. Kemudian membaca wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat yang lain. Ayatul kursi bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun wa ilahukum, ia merupakan ayat yang lain. Ini adalah merupakan gabungan di antara riwayat yang lain. Maka Tuan Syekh kita ini telah mengambil beberapa riwayat kelebihan membaca ayat wa ilahukum ilahun wahid, kerana terdapat dalam beberapa riwayat tentang kelebihan membaca ayat di dalam surah-surah yang lain. Ya, walaupun ayat ini dibaca separuh sahaja, sebenarnya ayat ini panjang, iaitu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat yang selepasnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ayat ini panjang. Ayat itu disarankan oleh Nabi SAW kita baca, tapi Tuan Syekh kita ambil separuh, sekurang-kurang ada juga lah baca sekurang-kurangnya wa ilahukum. Hanya kita perlu faham bahawa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim merupakan ayat yang berbeza. Manakala ayatul kursi bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mereka yang baca ayatul kursi tidak akan mati pada hari itu, mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya kalau dia baca ayatul kursi dalam keadaan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Suratul Fatihah fiha ayatun sayyidatun. Suratul Fatihah itu ada penghulu ayatnya, iaitu sayyidatu ayil Quran, iaitu penghulu ayat-ayat Quran. La tuqra'u fi baitin wa fihi syaitan illa kharaja minhu. Tidak akan dibaca ayat tersebut dalam satu rumah kalau terdapat syaitan, keluar syaitan tu. Apa dia? Ayatul kursi. Itu ayatul kursi. Ayatul kursi. Sambung lepas azan. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Kemudian disambung dengan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خلفهم وما حلفهم وما خلفهم ولا يحيط ولا يحيط ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ini ialah mad wajib muttasil, dibaca sebanyak sebanyak 4 harakat ataupun 5 harakat. Tapi kalau baca waqaf boleh sampai 6 harakat. Jangan dibaca 2 harakat, sebab dia adalah mad wajib muttasil. Dia ada mad jaiz munfasil, dia mad wajib muttasil. Kita waktu baca berzikir pun itu ayat Quran. Jangan baca bima sya.
bima syaa. Kalau saya baca, kalau jadi imam, saya akan baca panjang. Nak ajar makmum, jangan biasa baca pendek. Baik itu ayat Quran, baca biar dengan betul, jangan ubah. Bima syaa. Tu guru saya ajar, kalau baca bima syaa ni, kalau ada niat apa-apa, niatlah ketika itu. Kalau ada apa-apa hajat, niatlah ketika itu. Sebab itu dipanjang di atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tidak ada mereka yang boleh mengepung ataupun melingkungi dengan sesuatu daripada ilmu Allah. Siapa boleh lawan ilmu Allah? Tak ada seorang. Illa bima syaa, melainkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kita belajar beriradah, iaitu masyiatullah, di bawah masyiah. Kalau kita ada hajat, maka bima syaa ni, lepas tu kita minta hajat, kalau Allah kehendaki terus jadi, insya-Allah. Bima syaa. Bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'u. Jangan baca wala ya'uduhu. Orang kita Melayu ni banyak hamzah jadi ain. Nak jadi macam orang Arab tapi tak jadi Arab. Uhiyyikum min tahiyyatil Islam. Orang Arab tak sebut begitu. Orang Arab sebut bi tahiyyatil Islam. Min tahiyyatil Islam. Dan orang Arab tak sebut begitu. Orang kita ni over lebih-lebih. Baca hamzah, ain. Ini banyak berlaku. Kena jaga sungguh. Hamzah, ain. Jangan baca wala ya'uduhu. Terutama kalau baca doa lagi banyak. Yang hamzah jadi ain. Yang hamzah jadi ain. Wala ya'u. Wala ya'uduhu. Balik, biasakan wala ya'u. Bila orang tak tegur kita, itu sebab bila kita baca wala ya'uduhu, jadi berubah makna. Hamzah jadi ain, maksud lain. Hamzah jadi ain, maksud lain. Wala ya'uduhu, mana tidak menyusah bagi Allah, tidak sukar bagi Allah untuk menjagakan langit dan bumi. Setakat nak jaga kita kecil je, langit dan bumi pun Allah senang nak uruskan. Wala ya'u. Haji Rahman sebut ya'u. Saya lalu terdengar orang baca wala ya'uduhu, wala ya'u. Kalau ya'uduhu bertukar jadi ada ya'udu, kembali, maka tidak kembali akannya langit dan bumi. Apa maksud tu? Apa dia? Ada ya'udu, i'adah, kembali. Wala ya'uduhu, tidak menyusahkan, tidak sukar bagi Allah. Makna lain. Jangan ubah ayat Quran. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Ini betul lain. Wa huwal aliyyul azim. Bila aliyul azim, tengok baris depan. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Dia kena ikut tengok baris depan. Kalau baris depan dia lain, wa huwal aliyul azim. Orang kita Melayu ni, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Billahil aliyil azim. Wa huwal aliyul azim. Ini kena jaga. Jangan salah baca. Kemudian membaca syahid Allah. Kelebihan membaca syahid Allah ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalamnya terdapat Ismul Azam. Ismul Azam. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a syahidallahu annahu la ilaha illahu." Dia ada dua waw situ. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan dibaca syahidallahu annahu la ilaha illa wal mala. Sedangkan dia huwa wal mala. Hu itu merujuk pada Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala. Huwa wal mala. Ataupun nak berhenti, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Siapa baca ni? La ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian inna ad-dina 'indallahil Islam. Summa qala wa ana ashhadu bima syahidallahu bihi wa astaudi'ullaha hadhihi syahada. Kalau kita baca syahidallah ini dan kita menyaksikan bahawa sesungguhnya Allah lah yang esa, dan kita minta Allah pelihara pengakuan syahadah kita ini. Wa hiya li 'indahu wadi'atun. Bahawa Allah berfirman, sesungguhnya syahadah itu telah kusimpan dengan baik. Ji'a bihi yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Faqila abdi, dikatakan pada hamba yang baca syahidallah ini, wahai hambaku, ahida alayya ahdan, telah berjanji kepadaku satu janji, wa ana ahaqqu man awfa bil ahdi, sekarang kutunaikan janji itu. Udkhulu abdil jannat, adkhilul abdi jannata, wahai para malaikatku, bawakan hamba-hambaku ini ke dalam syurga. Sekarang tu iman tak ada baca syahidallah lah. Kalau ada pun orang cepat belah. Orang cepat belah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dulu orang baca. Itu sebab Imam Qushashi dia susun. Kerana besar kelebihannya. Jeffrey kalau baca tu, Allah simpankan syahadah kita. Berapa banyak kita baca, lagi Allah simpan. Besok para malaikat, Allah berfirman, wahai para malaikatku ni, hamba-hambaku ni dulu bersaksi dengan aku, masukkan dia ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan di dalam ini juga, di dalam bacaan syahidallah ini ada terdapat Ismul Azam, nama Allah yang agung. Dekat mana? Sama ada Al-Aziz, sama ada La ilaha illahu, ataupun La ilaha illahu ni kita tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Begitu juga bacaan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', ia juga adalah merupakan di dalamnya ada Ismul Azam. Idza du'iya ajaba, apabila berdoa nescaya ku mustajabkan. Oleh sebab itu bacaan dalam kitab kita ini menggabungkan. Seterusnya dibaca syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kalau nak sambung waw mesti ada dua. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Itu semua ayat lain-lain. Kemudian dibaca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahar
wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nabi SAW bersabda, di dalamnya ada Ismul Azam, nama Allah yang agung. Dalamnya ada nama Allah yang agung. Mana nama Allah yang agung? Ada ulama berpendapat mungkin pada Malikul Mulki, Allahumma Malikal Mulki tu'til mulka man tasha. Malikal Mulki. Ada ulama kata tidak di situ, iaitu barangkali Al-Hayy, iaitu nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kesimpulannya tidak ada orang yang tahu mana dia Ismul Azam, tak ada orang tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjunyikan namanya yang agung supaya mereka membaca keseluruhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan di antara nama-nama Allah mana nama Ismul Azam. Allah sembunyikan supaya semua, iaitu semua nama-namanya dibaca. Nanti kalau tahu Ismul Azam, dia baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum contohnya. Yang nama lain dia tak nak baca, yang nama lain dia tidak baca. Oleh sebab itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi berdasarkan hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ismul A'zami, nama Allah yang agung, alladhi idza du'iya, apabila diseru, bihi ajaba, nescaya diperkenankan Allah. Mana ayatnya? Fi hadzal ayah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dalam surah Ali Imran ayat 20. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi kita baca ni ada dalil. Maknanya nanti kalau kita berzikir, baca zikir ni, nanti berdoa mustajab. Tapi kalau baca ringkas-ringkas, macam mana nak mustajab? Kau pun baca pendek-pendek kan? Kau berdoa panjang, minta ke aku, tapi baca pendek, zikir pendek, doa Masya Allah berjela-jela. Ini amalan. Itu sebab dikekalkan dalam kitab ni, kerana dia mempunyai dalil dan hujjah. Di antaranya Ismul Azam, iaitu akhir surah Al-Hasyr. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ismullahil Azam fi sitti ayatin min akhiri suratul Hasyri. Ada 6 ayat di akhir surah Al-Hasyr. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah. Ini adalah merupakan dalamnya ada Ismul Azam. Ketika bila nak baca law anzalna hadzal Quran, maka Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, letaklah tapak tanganmu di atas kepalamu, gitu. Dan bacalah law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sehingga akhir. Dan niatlah atas apa yang kamu nak niat. Jadi kalau kita pegang ni, niatlah. Niat sembuh penyakit, niat apa, insya-Allah mustajab. Sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Oleh sebab itu mereka yang ambil zikir, kalau sampai law anzalna, dia akan letak ke atas kepala. Termasuklah siapa yang amal ratib haddad, siapa yang amal ratib al-atash, sama ada mengikut dalam tarikat as-sazuliyah dan seumpamanya. Mereka yang mendapat bai'ah ataupun ijazah zikir, dia akan dapat ijazah bacaan law anzalna hadzal Quran. Apabila kita baca saja law anzalna hadzal Quran, tangan diletakkan di atas kepala. Lepas habis baca, niatlah. Ya Allah, sihatlah lutut aku ni, senang sujud, ya Allah sihat macam, boleh minta apa saja, kerana di dalamnya Ismul Azam. Ismul Azam. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi tanpa kita ragu-ragu lagi bahawa sesungguhnya bacaan-bacaan ini banyak kelebihannya, tetapi ditinggalkan oleh generasi mutaakhirin ini. Kadang-kadang tu imam pembalian nak zikir Al-Fatihah je, Al-Fatihah terus.
Kemudian subhanallah 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali. Dan satu riwayat 33 dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu mulku yuhyi wa yumit, hadisnya adalah lemah. Lahul mulku wa lahul hamd adalah hadis yang sahih. Mana dua-dua boleh baca. Dia bukan kita nak berhujjah, hanya kita nak beramal. Dari sudut kenapa susunan dalam zikir ini ialah subhanallah, bermula daripada menyucikan Allah, subhanallah, iaitu bersifat kita subhanallah. Kemudian alhamdulillah, ini dinamakan sifatul kamal, sifatul kamal. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Ini saya akan huraikan datang. Di sudut susunan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni, apakah rahsia dia? Gitu. Bila kita subhanallah, menyucikan maha suci Allah, iaitu suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Bila tak ada sifat kekurangan, dia jadi apa? Sifat kesempurnaan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka tidak ada yang kurang. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, yang dinamakan sifatul kamal, sifatul kamal. Ini kita akan huraikan insyaAllah pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Allahumma habbibna fi salatil jama'ah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wa khshurna ma'an nabiyyil mustafa sahibi syafa'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.